Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua guru-guru di Tadika Bijak Suria. Terima kasih karena sudah bersama-sama kita di sini membincangkan aktiviti yang perlu dicadangkan untuk melibatkan komuniti dan keluarga dalam Tadika kita. Jadi adalah tujuan kita. Kita ingin sekali melibatkan ibu bapa dan juga masyarakat untuk bersama-sama dalam Tadika. Oke, cadangan saya ialah Sukan Eka yang kita akan adakan di Tadika Bijak Suria pada tahun 2020. Oke, pengenalan mengenai dengan Sukan Eka ini. Sukan Eka ini penting dalam pendidikan fisikal anak-anak. Sukan Eka juga dapat mengisi masa lapang anak-anak dan juga ibu bapa serta komuniti. Seterusnya, Sukan Eka juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada para penganjur dalam pengelolaan sesuatu pertandingan. Selain itu, Sukan Eka juga dapat membina sifat jasmani, daya tenaga, ketangkasan, dan kemahiran. Seterusnya juga, Sukan Eka memberi perkembangan baik para peserta. Dan akhir sekali, Sukan Eka juga sangat menyeronokkan kepada semua yang terlibat. Oke, seterusnya mengenai dengan matlamat. Matlamat Sukan Eka ini yaitu untuk melahirkan semangat kerjasama di antara anak-anak dan juga ibu bapa serta guru-guru dan juga masyarakat yang terlibat. Selain itu, matlamat Sukan Eka juga ini dapat membentuk sikap serta amalan positif di kalangan peserta dengan menunjukkan disiplin yang tinggi. Oke, kita lihat pula seterusnya. Permainan Sukan Eka adalah untuk memupuk persafahaman dan interaksi yang sehat. Itu adalah matlamat di dalam cadangan sebentar tadi, yaitu Sukan Eka. Oke, kita lihat pula tujuan dan juga objektif Sukan Eka ini diadakan di Tadika Bijak Suria, yaitu untuk melahirkan nilai-nilai murni dalam diri, contohnya bekerja sama, rajin, dan bertanggung jawab. Oke, selain itu, tujuan Sukan Eka ini juga membentuk peserta yang sentiasa berpikiran positif. Dan juga Sukan Eka ini memupuk keyakinan serta sikap tidak berputus asa dalam diri peserta. Oke, penting sangat tujuan dalam Sukan Eka ini. Dia mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan peserta ibu bapa dengan jawatan kuasa penganjur. Oke, dan last sekali kita tahu bahwa tujuan Sukan Eka ini juga memberi peluang kepada para peserta untuk menunjukkan bakat mereka masing-masing. Oke, seterusnya cadangan bagi aktiviti ini dilakukan pada tarikh 14 November 2020 dan hari adalah hari Sabtu, masa jam 8 pagi sehingga jam 1 petang. Tempat kita akan adakan di Padang Tadika Bijak Suria Kalinga. Oke, sasaran dan penglibatan yang kita sasarkan untuk mengikuti kita punya aktiviti Sukan Eka. Di sini saya mencadangkan 50 orang pelajar Tadika yang berumur 4 tahun sehingga 6 tahun. Itu adalah untuk pelajar. Manakala untuk ibu bapa juga saya sarankan 100 orang. 100 orang, termasuklah ibu dia ataupun bapak dia, ataupun dia punya wakil lah yang penjaga anak itu. Itu dalam 100 orang. Itu adalah sasaran. Mengenai dengan ahli jawatan kuasa yang terlibat, termasuklah guru-guru dan juga kita di sini kaki tangan dalam 20 orang lah yang akan bersama-sama dalam melakukan aktiviti Sukan Eka ini. Oke, jawatan kuasa induk kita boleh lihat dalam risalah yang akan cidukan bagi sebentar nanti. Kita sudah senaraikan nama-nama pengarah dan juga para pengarah semua ada di dalam yang akan disediakan. Oke, begitu juga dengan EJK hadiah, EJK keselamatan, EJK kebersihan, dan juga juri pengadil, persiapan tempat, dan pengacara, serta juru foto semua sudah saya cadangkan. Penama-penama itu boleh rujuk nanti selepas ini. Oke, ini adalah acara Sukan Eka yang akan kita lakukan. Oke, untuk
Untuk kanak-kanak yang terlibat, yaitu 4 tahun sehingga 6 tahun, mereka juga dibahagi-bahagikan mengikut umur lah. Oke, kalau 4 tahun, kanak-kanak akan aktiviti mereka adalah seperti lomba lari bawa botol air. Ini yang terlibat ada 2 orang. Kerusi berirama 1 orang. Lalu isi guli dalam botol 4 orang. Kutip coklat paling banyak 3 orang. Oke, ini adalah acara untuk 4 tahun. Ya, lebih tidak terlalu lasak sebab mereka masih terlalu kecil untuk buat aktiviti yang masak untuk mengelak daripada sebarang kecederaan. Oke, untuk umur yang seterusnya yang 5 tahun, aktiviti mereka antaranya ialah lomba lari, bawa telur, ini 4 orang lah. So, kedua mereka isi air dalam botol 4 orang juga. Lari memecah belon 4 orang. Lari bawa bola dalam sudut 4 orang. Baling bola dalam bakul 4 orang. Oke, ini adalah umur 5 tahun. Oke, seterusnya umur yang 6 tahun, lomba lari bawa bola 4 orang. Susun tin ikut nombor 4 orang. Pancing ikan 4 orang. Tarik bola dengan gelung rotan 4 orang. Oke, ini adalah cara sukaneka untuk anak-anak tadika. Seterusnya untuk acara sukaneka bagi bapak dan ahli jawatan kuasa, means kita bergabung dengan ibu bapak juga. Oke, untuk lelaki ataupun kaum bapak dan juga jawatan kuasa, aktiviti mereka pertandingan bowling padang 5 orang. Oke, lepas itu titi sepak takraw 5 orang. Pijak bata 4 orang. Tarik tali 10 orang. Kupas buah apple paling yang terpanjang ini adalah terbuka lah. Oke, seterusnya kita beralih kepada ibu dan jawatan kuasa. Maksud ibu kanak-kanak tersebut dan juga guru-guru yang wanita lah, ataupun ahli jawatan kita yang lain, kaki tangan di sekolah kita Dika ini bersama-sama kita untuk mengikuti sukaneka. Oke, acara yang pertama yaitu bowling padang 5 orang, bola jaring 5 orang, kaki botol 4 orang, cucuk benang dalam lubang jarum terbuka. Oke, siapa-siapa pun boleh ikut. Oke, ini adalah tentatif program pada jam 8 pagi. 8 pagi kita start, kita akan terus bukakan pendaftaran peserta yang akan mengikuti sukaneka itu. Oke, 8.15 pagi kita akan menunggu ketibaan ibu bapa dan ketibaan div-div, jemputan dan ketibaan berasmi. Yaitu 8.30 pagi kita akan meminta pengurusi majlis memberikan ucapan. Masuk perarakan masuk kontijen. Ini lagu Tadika Bijak Surya, doa permulaan dan bacaan ibadah. Oke, jam 9.10 pagi pula ucapan aluan daripada pengerusi Tadika Bijak Surya, ucapan peresmian oleh pengarah Tadika Bijak Surya Sabah, dan juga pelancaran limit peresmian cabutan bertuah. Jam 10 pagi pula acara sukaneka bermula. Oke, di sinilah kita akan menjalankan kita punya aktiviti semua secara bersamalah. Dan seterusnya apabila acara ini bermula jam 10 pagi dan akan berakhir dalam jam 12.30 tengah hari. Majlis peresmian penutup dan penyampaian hadiah oleh yang berbahagia Datuk Dr. Yusuf bin Yaakob dan Exco Kerajaan Negeri Sabah Adun Teringau. Oke, jam 12 hingga jam 1 begitu, jam tengah hari, dan kita semua akan bersurai. Oke, kita melihat pula bagaimana dengan anggaran perbelanjaan kita mengenai dengan sukaneka ini. Oke, pertama sekali ada acara kumpulan, sebab ini acara dia ada kumpulan dan juga ada individu. Jadi acara kumpulan kita boleh bagi kepada Johan dan Johan saja yang akan dapat hadiah. Jadi ini dalam kuantiti 25 orang dalam satu bulan itu. Jadi kita darabkan dengan 10 ringgit satu unit. Jadi jumlah dia adalah 250 campur dengan dan Johan pula 25 orang darab dengan 5 ringgit. Jumlahnya 125. Ya, berkenaan dengan hadiah secara individu pula, Johan ya pertama 5 orang Johan mesti ada 5, sebab mungkin ada 5 aktiviti, jadi 5 Johan ya. Dalam 30 ringgit lah satu unit hadiah itu. Ya, dia lebih kepada hamper 30, jadi darab dengan 5 orang 150. Yang naik Johan pula 5 ringgit darab 25 ringgit. 5 orang darab 25 ringgit hadiah satu. So jadi 125. Nomor 3 mendapat
5 orang juga akan mendapat hadiah yang bernilai Rp20. Jadi keseluruhan yang 100 ringgit. Begitu juga dengan hadiah secara individu untuk keempat dan kelima juga akan mendapat 10 orang kita akan bagi. Jadi tapi satu unit itu Rp15, 150 lah jumlah semuanya. Mengenai dengan kema dan meja bernilai Rp200, tapi kita boleh sewa ini di luar lah. Kita akan bincang lagi di mana kita perlu sewa, sama ada dengan kita punya ada organisasi kita sini yang ada memiliki, kita boleh minta atau sewa ataupun kita boleh sewa dari luar juga. Oke, peralatan Sukan Eka pula di sini budget ialah Rp300. Mungkin ibu bapak ada yang terlibat di sini boleh menyumbangkan sedikit-sedikit peralatan Sukan Eka. Makanan dan minuman pula ini adalah dalam 170 orang, kira satu kepala itu Rp5. Jadi semuanya adalah 850. Makanan dan minuman ini budget kita ambil daripada kupon penjualan kupon makanan. Jadi kita sudah jual kupon tersebut dan mereka akan datang memberikan kupon, kita akan bagi makanan, itulah. Oke, seterusnya kita punya sumber pendapatan yang saya sebut sebentar tadi. Kita perlu dapatkan sumbangan daripada pemimpin masyarakat di Ganingau, juga tabung prasekolah yang ada di Tadika Bijak Surya. Juga kita perlu meminta sumbangan daripada individu yang berbuka hati untuk menderma kita punya acara Sukan Eka, serta macam tadi cakaplah penjualan kupon makanan. Oke, antara hadiah-hadiah yang menarik yaitu hamper, wang tunai lah di setakat ini sajalah yang saya boleh cadangkan. Dan juga itu seterusnya kita akhiri kita punya perbincangan tentang acara Sukan Eka ini. Kita berharap sangat bahwa Tadika Bijak Surya ini dapat melaksanakan aktiviti Sukan Eka. Diharapkan agar aktiviti Sukan Eka ini dapat dijalankan juga karena dia dapat memberi sesuatu yang baru kepada para peserta. Selain juga itu, Sukan Eka ini diharapkan dapat dilaksanakan setiap aktiviti untuk mencapai matlamat permainan Sukan Eka ini dengan sempurna supaya dapat input yang berguna kelak. Oke, sumbangan daripada pihak YB dan Datuk Datin Tuan Puan amat diperlukan bagi menjalankan program ini. Oke, mungkin adalah kebaikan kita berkumpul bersama untuk membincangkan tentang cadangan-cadangan aktiviti yang perlu kita lakukan untuk tahun 2020. Oke, mungkin itu saja. Tapi sebelum itu saya mungkin membuka ruangan setiap cikgu-cikgu ada cadangan. Selamat pagi cikgu juga. Selamat Yang pagi. berkenaan dengan hadiah, mungkin cikgu boleh balik kepada slide hadiah yang berkumpulan tadi, yang 25. Sorry. Oke, di sini. Hadiah secara kumpulan dibahagikan kepada dua saja, Johan dan Tuhan. Yes. Kan? Kalau begitu penglibatan ibu dan bapa adalah digabungkan ataupun dua kumpulan berbeza. Oke, dua kumpulan ini berbeza. So kalau begitu terpaksa Johan pun mau 2 kali kan, mau 2 hadiah. Oke. Johan pun mau 2 sebab dia satu kumpulan untuk bapa dan satu kumpulan untuk ibu. Oke, di sini mungkin dia mengira macam ibu dan bapa dia sekali tengok siapa yang markah paling tertinggi lah. Jadi markah yang tertinggi antara ibu ataupun wanita ataupun lelaki, yang tertinggi dia seorang saja boleh dicoba lah. Sebab dia adalah hadiah secara kumpulan. Jadi mustahil itu hadiah untuk individu. Ya. Hadiah individu adalah nombor 2. Itu adalah untuk kanak-kanakan. Jadi yang pertama adalah kumpulan. Kalau daripada apa yang pemandangan cikgu lah, ini mengkali adalah untuk ibu dan bapa dan kaki tangan tadi kan? Kosong. Iya. Kalau begitu, adakah kumpulan ibu dengan kumpulan bapak digabungkan untuk mendapat markah? Yes. Untuk penggabungan markah mereka digabungkan, tetapi untuk membuat acara pertandingan mereka diasingkan. Oke, itu saja. Ada lagi soalan? Selain itu kan cikgu, yang bahagian hadiah tadi boleh pergi ke jelasan slide yang sebelumnya. Oke. Hamper dengan wang tunai. Ya. Saya rasa kalau wang tunai mungkin kalau ikut budget terlampau tidak cantik pak untuk hadiah-hadiah kan.
Kalau tukar uang tunai kepada trofi ataupun tinggal, boleh juga diterima cadangan juga tuh, memang baik. tapi kita boleh buat perbandingan dulu lah mana yang lebih. Ya, tapi memang sesuai juga untuk kamu cadangkan dengan trofi, karena mungkin cadangan saya ini terlalu sangat-sangat ringkas. Tapi kalau ada trofi mungkin mereka kadang-kadang ada kenang-kenangan, mereka akan lihat pertandingan mereka ikut semasa mereka masa sekolah tadika, dan mereka besar pun mereka akan lihat. Bagus juga cadangan, terima kasih cadangan sebentar tadi. Ada lagi selain dari Sido Daris. Terima kasih atas cadangan yang dibuka. Di sini saya ingin mencadangkan dari segi menu makanan. Oke. Nah, cadangan daripada saya, kita boleh masukkan buah-buahan dalam menu jamuan tengah hari kita bagi memenuhi keperluan vitamin dan mineral dalam tubuh badan kita. Mungkin kita boleh masukkan buah tutikai atau buah papaya. Ya, bagus, terima kasih cadangan Cikgu Jessica sebentar tadi. Sebab kita utamakan juga kesehatan fisikal, mental dan juga kecerdasan mereka. Jadi itu pasal kita perlu tambahkan menu yang sehat di dalam makanan mereka. Terima kasih cadangan itu, mungkin kita akan tambahkanlah selepas ini. Oke? Jadi Ada- untuk kurangkan budget bagi saya akan bagus juga kalau kita melibatkan sumbangan daripada ibu bapak lah. Ya, Untuk buah-buahan ataupun dari segi sumbangan individu tadi, kita boleh nyatakan terhadap individu tertentu di mana apa bahagian yang diorang mau untuk sumbangkan. Jadi lebih senang untuk diorang fikir ini budget berapa begitulah. oke, boleh. Selepas ini kita akan Cikgu akan buat satu memo yang kita boleh menandakan, kita bagi kepada setiap ibu bapa dan HGK jumlah kuasa untuk mereka isi form itu, bagian mereka menerima bahagian apalah, dan kita di sana melalui penilaian sana kita akan tahu apa yang mereka mau sumbangkan kepada Tadika Bijak Suria. Bagus, jiwa kita teruskan segala. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua karena sudi bekerja sama dan bersama-sama kita pada pagi ini untuk mendengar cadangan yang akan kita lakukan aktiviti bagi melibatkan semua masyarakat dan juga ibu bapa ke Tadika Bijak Suria. Oke, mungkin itu saja pada pagi ini. Sekian, terima kasih.